Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Firdaus Macrang, Tumpuan Berita. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Selasa. Kunjungan pertama daripada Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, His Excellency Dr. Justin Lance Lee dan rombongan. Pertemuan lebih kurang 30 minit itu membincangkan beberapa isu dua hala Malaysia, memfokuskan Sarawak khasnya Australia termasuk isu-isu serantau dan antarabangsa. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Widjaksono bersama rombongan. Kunjungan tersebut adalah bagi merapatkan lagi jalinan silaturahim dan hubungan strategik di antara Indonesia dengan Sarawak. Bercakap kepada media, Raden Sigit Widjaksono merakamkan ucapan terima kasih di atas kerjasama yang dilaksanakan Sarawak dengan Indonesia, khususnya berhubung kekonsuleran, perlindungan, ekonomi sosial budaya dan beberapa perkara yang berkaitan. Ke depan kami mengharapkan kerjasama ini terus diupayakan dari kedua pihak, apalagi nanti akan ada juga dari sisi Indonesia terkait dengan pengembangan ibu kota di Kalimantan Timur. Tentu ini juga menjadi peluang kerjasama bagi negara Sarawak dengan pihak Indonesia. Berita seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Sarawak bersama Jabatan dan Agensi Negeri dan Persekutuan Negeri Sarawak akan menganjurkan program Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 pada 24 hingga 27 Februari 2022 di Kuching Waterfront secara fizikal dengan mengamalkan pembudayaan norma baru. Program ini akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 26 Februari jam 8.30 malam yang turut dihadiri Ketua Menteri Sarawak dan Menteri MOTEK Datuk Seri Nancy Sukri. Menurut MOTEK, penganjuran Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 ini bermatlamat untuk mendekatkan masyarakat umum khususnya masyarakat Sarawak dengan kegiatan seni, budaya dan pelancongan Malaysia serta mempromosikan Bandaraya Kuching sebagai bandaraya kreatif di peringkat UNESCO di bawah kategori Gastronomi World Craft City. Pelbagai acara dan program menarik akan diadakan sepanjang 4 hari Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 itu berlangsung. Antaranya perasmian Citrawarna Keluarga Malaysia 2022, Malam Gala Festival Craft Sarawak Konsert Sapek dan Festival Gendang Sarawak, Seminar Kolokium, Sidang Keilmuan dan Bicara Komuniti Sarawak, Pameran Gastronomi Sarawak, Demonstrasi Food Fusion Negeri-Negeri, pameran, jualan, demonstrasi dan interaktif Jabatan Agensi MOTEK dan lain-lain persembahan kebudayaan di pentas terapung kapal. Turut diadakan peragaan busana kraft tekstil Malaysia, perarakan perahu tambang, berhias dan persembahan bunga api dan musical water fountain serta aktiviti Treasure Hunt Kuching Waterfront. Acara ini juga akan menjadi salah satu inisiatif untuk menyemarakkan ekonomi di Sarawak apabila melibatkan ramai pihak terutama pemain industri pelancongan negara. Selanjutnya, penganjuran Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 pada 24 hingga 27 Februari ini akan dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP lebih ketat, jelas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Sukri. Majlis Keselamatan Negara MKN akan mengadakan mesyuarat khas pada Selasa bagi membincangkan SOP tambahan. Katanya lagi, SOP sedia ada yang diputuskan sebelum ini tetap akan dilaksanakan dan langkah terbaru akan diumumkan MKN serta Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada Isnin. Cuma dia macam ni bila dah nampak kes ni makin meninggi, jadi adalah concern daripada kerajaan negeri, kerajaan Sarawak. Kalau boleh mintalah kita postpone. Namun begitu, kami memperkenalkan SOP baru, untuk mengetatkan lagi SOP untuk program Citrawarna. Dan ini pertama kali SOP sebegini dilakukan. Kita berbincang melalui bersama-sama agensi di kerajaan negeri
termasuk pihak penguatkuasa melalui Dewan Bandaraya, untuk membantu kita. Katanya pada sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada Isnin. Perdana Menteri dijadualkan akan merasmikan Malam Gala Citrawarna Keluarga Malaysia di tebingan Kuching pada Sabtu ini. Ujar Datuk Seri Nancy lagi, persiapan penganjuran program itu sudah lama dibuat dan ramai pihak yang terbabit. Kami MOTEC, we would rather cancel than postpone. But if kita cancel, you know how much that we have to pay sebelum kita nak start pun. We will have to pay for those who will be claiming from us about 4.8 million. Sebab semuanya sudah bermula. Citrawarna Keluarga Malaysia 2020 akan berlangsung pada 24 hingga 27 Februari ini di tebingan Kuching, Jalan Carpenter, Padang Merdeka, Jalan Main Bazar serta beberapa hotel terkemuka di Kuching. Berikut pula, unit khas COVID-19 Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP yang telah diluluskan Majlis Keselamatan Negara MKN Putrajaya dengan pematuhan yang lebih ketat sepanjang berlangsungnya Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 dari 24 hingga 27 Februari ini. Menerusi SOP yang dikeluarkan kepada media, pada Selasa hanya individu yang lengkap vaksinasi sahaja dibenarkan masuk, manakala mereka yang tidak lengkap dan kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah dan belum divaksinasi tidak dibenarkan hadir serta mereka yang dijangkiti kes COVID-19, kontak rapat atau bergejala tidak dibenarkan menyertai majlis itu. Setiap peserta perlu melakukan ujian saringan sebelum memasuki kawasan aktiviti dengan wajib menjalani pre-event testing dengan menggunakan RTK antigen saliva test kit pada hari sebelum acara bermula, di mana hanya mereka yang negatif sahaja dibenarkan masuk dan menyertai acara atau program. Orang ramai yang hadir juga wajib menggunakan pelitup muka termasuk peserta yang terlibat dengan persembahan dan setiap ruang penganjuran akan disanitasi sebelum dan selepas program serta mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Penganjur juga ada menjadikan kaunter saringan gejala di setiap pintu masuk kemah dan penghujung serta peserta diwajibkan mengimbas kod MySejahtera dan pemeriksaan status risiko serta status vaksinasi dalam aplikasi MySejahtera. Mereka yang tidak mempunyai MySejahtera akan direkodkan secara manual. Dalam memastikan tiada kesesakan dan pengumpulan ramai, penganjur telah mengenakan SOP, strategi kawalan orang ramai, antaranya menetapkan 350 orang atau 50% di dalam 7 kemah acara. Kemasukan pengunjung dalam setiap kemah tidak melebihi 1 jam. Pengunjung di kawasan terbuka akan dikawal dan dipantau pihak berkuasa. Pasukan penguatkuasaan dibenarkan mengambil tindakan di bawah Akta 342 dan penganjur akan memasang bantuan alat siar raya sebagai ingatan pematuhan SOP kepada orang ramai. Berita diteruskan dengan sebanyak 43 pertubuhan bukan kerajaan NGO di Parlimen Lawas menerima geran Kerajaan Persekutuan dan geran khas Ketua Menteri Sarawak. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong telah menyampaikan geran itu kepada setiap penerima di Hotel Sri Malaysia pada Sabtu. Geran kerajaan ini merupakan peruntukan yang disediakan pada awal tahun ini kepada beberapa NGO bagi melaksanakan program dan aktiviti tahunan persatuan dan pertubuhan. Penyerahan ini merupakan fasa pertama dan selepas ini akan diadakan penyampaian fasa kedua. Sementara itu, bagi wakil NGO yang menerima peruntukan ini mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Ketua Menteri yang menyedia dan memberikan peruntukan ini bagi penggunaan penganjuran program dan aktiviti yang bermanfaat kepada masyarakat. Berita berikutnya, Menteri Muda Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Parlimen Undangan Negeri Adun Jemoreng Datuk Mushid Diraja Dr. Juanda Jaya telah mengadakan lawatan ke tapak projek transformasi luar bandar RTP Jemoreng pada Ahad. Lawatan tersebut merupakan cadangan daripada pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di daerah Matu ini. Ia bertujuan mengambil sukatan tapak projek, meninjau lokasi yang sesuai untuk menentukan kos yang akan diperuntukkan bagi projek itu nanti.
Antara tapak projek yang dilawati ialah projek naik taraf jalan simen, projek bina baru parit konkrit dan pengesahan bagi tapak projek padang futsal di Kampung Pergau Matu. Dalam pada itu, lawatan tersebut berjalan lancar dan telah mendapat reaksi positif dari ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK yang terlibat. Sekian isi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Salam UKAS.